Assalamualaikum. Kami semua daripada Kumpulan 2 akan menerangkan mengenai sistem ekonomi yang diamalkan bagi negara Indonesia. Saya Muhammad Syazwan bin Abdul Aziz dan rakan seperjuangan saya Syahlan bin Ahmad, Wan Najihah binti Syahrin dan juga Kamaluddin bin Rasti. Okey, mengenai dengan pengenalan, sistem ekonomi merupakan satu set institusi sosial yang berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan dan juga penggunaan terhadap barang atau perkhidmatan dalam sesebuah masyarakat. Ia juga terdiri daripada manusia dan institusi, termasuklah hubungan mereka dengan sumber produktif seperti harta yang dimiliki. Okey, sistem ekonomi sebenarnya ia hanya satu elemen dalam sistem kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi adalah sebahagian daripada kesatuan ideologi kehidupan bersosial dalam sesebuah negara. Mengenai dengan sistem ekonomi yang diamalkan sesebuah negara, kebiasaannya bersifat tersendiri ataupun bercirikan khas. Bagi membezakan sistem ekonomi sesebuah negara dengan sistem ekonomi yang diamalkan bagi negara lain adalah melalui sudut pandang berkaitan dengan objektif pembangunan, kecekapan, pertumbuhan ekonomi, agihan pendapatan dan sudut kestabilan ekonomi sesebuah negara. Maka kami semua telah memilih Indonesia sebagai kajian untuk menerangkan apakah sistem yang negara tersebut amalkan dan seterusnya mengkaji prestasi ekonomi negara Indonesia dari segi aspek keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK, pengangguran, indeks pembangunan manusia HDI, kesihatan dan juga pendidikan. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan sistem ekonomi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahawa negara Indonesia juga merupakan antara negara yang membangun di Asia Tenggara. Pada mulanya, negara Indonesia mengamalkan sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi pasaran dan sistem ekonomi perintah. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut berperanan penting dalam pengurusan ekonomi melalui kawalan barang modal, sumber, pembuatan dasar dan pengawasan sektor swasta. Selain itu, campur tangan pemerintah atau kerajaan dalam membuat keputusan dan kawalan ekonomi diperlukan agar peraturan yang dibuat dapat memastikan kelancaran ekonomi serta peraturannya melarang eksploitasi terhadap golongan yang lemah oleh golongan kaya yang memiliki banyak modal. Sebahagian harga barang dan perkhidmatan serta faktor pengeluaran ditentukan oleh kekuatan penawar dan permintaan iaitu kuasa pasaran. Kerajaan juga mempengaruhi kekuatan penawaran dan permintaan melalui dasar harga termasuk penentuan gaji minimum. Tujuan sistem ekonomi campuran yang diamalkan di Indonesia adalah untuk mengelakkan kawalan sepenuhnya terhadap sumber ekonomi daripada dikuasai oleh sekumpulan individu sahaja. Namun begitu, berpandukan garis besar haluan negara iaitu GBHN, sistem ekonomi Indonesia kemudian ditukar dan dinamakan sebagai ekonomi yang berdemokrasi kerana ekonominya memperlihatkan banyak ciri-ciri positif ke arah rakyatnya. Walaupun begitu, pada tahun 1980-an, terdapat perbahasan antara ahli ekonomi mengenai sistem ekonomi di Indonesia, iaitu sistem ekonomi yang diinginkan atau sistem ekonomi ideal untuk masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi tersebut kemudian bertukar pula menjadi sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini memiliki 5 ciri utama. Yang pertama iaitu pertumbuhan koperasi sebagai tunggak ekonomi kerana koperasi adalah bentuk paling mapan dan usaha sama. Kedua adalah kegiatan dalam bidang perekonomian didorong oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Rangsangan sosial dan moral ditentukan kerana rangsangan inilah yang membezakan sistem ekonomi Pancasila dengan ekonomi kapitalis yang menekankan rangsangan ekonomi sahaja. Yang ketiga pula, terdapat kemahuan tinggi untuk masyarakat terhadap keadilan moral. Perkara ini berbeza dengan sistem ekonomi kapitalis yang mempunyai berobjektifkan ke arah mencari keuntungan maksimum untuk dirinya dalam aktiviti ekonomi sahaja. Yang keempat iaitu nasionalisme, menghidupkan setiap dasar ekonomi, dan yang terakhir adalah terdapat keseimbangan yang jelas antara perancangan di peringkat nasionalis dan desentralisasi dalam pelaksanaan aktiviti ekonomi. Justru itu, sistem ekonomi Indonesia sehingga kini mengamalkan sistem ekonomi Pancasila. Terdapat 4 kriteria utama yang digunakan bagi membandingkan sistem ekonomi yang diamalkan di Indonesia, iaitu objektif pembangunan, pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, kecekapan dan agihan pendapatan.
Dari sudut objektif pendapatan, negara Indonesia mempunyai objektif pembangunan yang jelas, iaitu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi yang diamalkan adalah berbentuk demokrasi, di mana kerajaan mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang dan rakyat pula mempunyai kuasa untuk menentukan struktur kerajaan. Sistem ini dikembangkan menjadi sistem ekonomi Pancasila yang diamalkan di Indonesia sehingga pada masa sekarang. Keseimbangan sosioekonomi antara rakyat menjadi keutamaan pemerintah dan bukannya untuk mencapai keuntungan semata-mata. Dari sudut pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, Presiden Soeharto ketika pimpinannya telah mengusulkan rang undang-undang pelaburan yang kemudiannya disahkan oleh Parlimen Indonesia menjadi Undang-Undang Nombor 1 Tahun 1967. Kesannya kerajaan Indonesia mempunyai perancangan yang lebih tersusun dan teratur dalam pemerintahan fiskalnya. Kerajaan memainkan peranan besar dengan melaksanakan rancangan fiskal serta program pemulihan ekonomi nasional. Kestabilan luaran dijangkakan terus meningkat, termasuklah neraca pembayaran Indonesia (NPI), kadar inflasi dan kestabilan nilai mata wang rupiah kesan dari tindakan pimpinan di Indonesia ini. Seterusnya, dari sudut kecekapan, kerajaan mengawal penggunaan sumber supaya sumber ekonomi dapat digunakan dengan cekap dan teratur bagi kepentingan bersama. Kerajaan menggunakan sumber ekonomi yang dimiliki untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang strategik. Pengamalan sistem ini juga adalah menggunakan pengamalan sistem ekonomi Islam di mana ianya berlandaskan kepada hukum-hukum syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebajikan rakyat lebih terjaga apabila ekonomi Pancasila ini dilaksanakan berlandaskan kepada ekonomi campuran yang mana ia mengutamakan kebajikan rakyat dan juga ekonomi Islam. Jadi ia mendatangkan pelbagai maslahat kepada rakyatnya. Dari sudut agihan pendapatan, ketidaksaksamaan dalam agihan pendapatan menyumbang kepada kadar kemiskinan. Ini kerana ianya telah menyumbang kepada kewujudan golongan kaya dan golongan miskin. Pengagihan pendapatan yang dilakukan secara seimbang dapat mengurangkan masalah sosioekonomi dan mempercepatkan proses pertumbuhan ekonomi. Pengamalan konsep konsumtif dan tahap rasuah yang tinggi pula memburukkan lagi tahap jurang pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin dan menyumbang kepada kadar kemiskinan penduduk. Agihan pendapatan yang tidak setara juga menyebabkan hanya golongan kaya mempunyai kemudahan kesihatan yang baik kerana hanya mereka yang mempunyai pendapatan untuk mendapatkan kemudahan kesihatan yang berteknologi tinggi ini. Saya akan terangkan keluaran dalam kiri kasar KDNK. Dari segi konsep, KDNK boleh dikira menerusi 3 pendekatan iaitu pengeluaran, perbelanjaan dan pendapatan. Antara tahun 1965 dan 1967, ekonomi Indonesia tumbuh pada kadar purata tahunan hampir 7%. Namun, krisis kewangan Asia yang terjadi pada akhir tahun 1990-an memberi kesan yang sangat negatif kepada ekonomi Indonesia. Sekitar tahun 2000 hingga 2004, pemulihan ekonomi Indonesia berlaku dengan kadar pertumbuhan KDNK rata-rata 4.6% setiap tahun. Ini kerana peningkatan penggunaan isi rumah dan kenaikan harga komuniti pada tahun 2000-an. Antara faktor penting ialah populasi penduduknya yang ramai iaitu di tangga keempat dunia. Kesannya, nilai KDNK per kapita turut sama meningkat dengan kuasa pembeli terutamanya pada era 2000 as communities boom. Namun, Indonesia kurang terpengaruh dengan kemerosotan perdagangan antarabangsa seperti konteks perang tarif antara Amerika Syarikat China pada tahun 2018. Ini dimolehkan bahawa komuniti mula menurun selepas tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sama perlahan. Oleh itu, ia jatuh pada paras 5.0% dari tahun ke tahun pada tempoh 2011 hingga 2015. Seterusnya ialah pengangguran. Semasa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi di Indonesia telah menambahkan pekerjaan baru dan secara tidak langsung mengurangkan kadar pengangguran nasional. Kadar pengangguran antara tahun 2006 dan 2012 berlaku ketika Indonesia mendapat keuntungan dari tindakan komuniti tahun 2000-an. Pada masa itu, Indonesia berkembang pesat menghasilkan banyak pekerjaan di tengah-tengah kegiatan ekonomi yang semakin meningkat.
Strain penurunan kadar pengangguran ini mulai perlahan apabila 2000 Communities Boom telah berakhir seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin lambat pada tahun 2011 hingga 2015. Pengangguran di kawasan bandar lebih tinggi lagi berbanding dengan kawasan luar bandar. Pengetahuan, pengamalan dan kemahiran seseorang pekerja perlu diasah bagi meningkatkan kualiti pekerja agar kebolehan pasaran mereka dapat ditingkatkan. Bahan pula ialah Indeks Pembangunan Manusia iaitu HDI. Indeks Pembangunan Manusia atau dikenali sebagai Human Development Index HDI merupakan penanda aras untuk mengukur yang digunakan dalam melihat kualiti manusia setiap negara. Nilai HDI Indonesia untuk tahun 2019 adalah 0.718 dengan kategori pembangunan manusia antara yang tertinggi iaitu dikedudukan 107 dari 189 buah negara yang lain. Antara tahun 1990 hingga 2019, nilai HDI Indonesia meningkat dari 0.523 menjadi 0.718, meningkat sebanyak 37.3%. Ini kerana jangka hayat kelahiran Indonesia meningkat sebanyak 9.4 setahun. Ia juga dipengaruhi oleh desentralisasi pemerintah yang bermula pada tahun 2009. Penurunan HDI pada tahun 2008 disyaki terjejas oleh krisis yang bermula ekonomi Amerika pada tahun 2008. Kesihatan. Kesihatan ialah satu bentuk hemostasis di mana satu imbangan tenaga yang GC masuk dan keluar input dan output berada dalam keseimbangan yang membolehkan berlaku pertumbuhan. Sejak tahun 1960, jangka hayat kelahiran penduduk Indonesia telah meningkat dari 40 tahun hingga 69 tahun. Dalam masa yang sama, Indonesia telah mengurangkan kadar kematian di kalangan kanak-kanak dan bayi sebanyak 25%. Indonesia masih menunjukkan prestasi yang rendah dalam beberapa bidang utama dan kesannya mungkin tidak dapat mencapai beberapa tujuan maklumat pembangunan milenium iaitu MDGs yang berkaitan dengan kesihatan. Corak pemakanan yang buruk terhadap kanak-kanak di Indonesia telah mengalami penurunan yang ketara iaitu dari 38% pada tahun 1990 kepada 25% pada tahun 2000. Berdasarkan penelitian tersebut, ini menunjukkan bahawa kesihatan dan ekonomi mempunyai hubung kait yang kompleks yang nampak seperti tidak jelas namun besar impaknya kepada sebuah negara. Namun, sistem ekonomi tersebut dapat dinilai melalui pendidikannya. Pendidikan di Indonesia adalah semua pendidikan yang berstruktur maupun tidak berstruktur. Tahap prestasi pendidikan sebuah negara dapat diukur melalui analisis penduduk Indonesia yang huruf buta. Trend bagi bilangan penduduk huruf buta dari tahun 1990 kepada 2019 menunjukkan penurunan bagi kesemua golongan mengikut umur. Graf ini menunjukkan bahawa trend yang melakukan penurunan yang secara konsisten. Hal ini kerana sistem ekonomi Indonesia semakin baik serta mementingkan kebajikan rakyatnya. Kerajaan Indonesia juga menitik beratkan terhadap rakyatnya bagi memasmi kemiskinan serta pengawuran dengan inisiatif pendidikan. Ini berkemungkinan besar dasar kerajaan Indonesia telah berpegang teguh dengan sistem ekonomi Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nilai-nilai murni yang terdapat dalam ekonomi Pancasila ini iaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa serta ekonomi dipacu oleh ekonomi sosial dan moral. Okey, mengenai dengan kesimpulan kajian menunjukkan bahawa sistem ekonomi Indonesia adalah bersandarkan kepada pentaksiran terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Okey, Indonesia juga berpegang teguh kepada sistem ekonomi campuran seperti mana yang diamalkan oleh negara lain tetapi berbeza pada tahap liberal dan juga sosialis. Berkaitan kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi campuran yang diamalkan adalah mengikut hak milik individu walaupun terdapat pembatasan, kebebasan dalam menjalankan perniagaan, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu dan juga kelemahan yang lain. Okey, sistem ekonomi Pancasila dibuktikan keberkesanannya apabila objektif pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tercapai. Oleh itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dan kestabilan ekonomi turut meningkat seiring dengan kecekapan sistemnya yang diperakui. Walaupun begitu, masih wujud ruang bagi penambahbaikan sistem sedia ada. Contohnya, ketidaksamaan dalam pengagihan pendapatan. Maka, Pancasila yang diamalkan ini membuktikan bahawa prestasi ekonomi Indonesia semakin baik seiring dengan matlamatnya. Sekian, terima kasih daripada kami Kumpulan 2.